mengenai firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ayat dalam surah Ali Imran 106. Apa makna ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut hari yang diputihkan muka dan dihitamkan muka? Itu dipanggil demikian. Mengenai firman Allah Ta'ala ini, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Hari yang diputihkan muka dan dihitamkan muka. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun orang yang dihitamkan muka dia. Allah cerita orang yang dihitam. Ulama-ulama sebut, kenapa disebut ayat ni dengan ayat cerita orang yang hitam dahulu muka? Kerana ramainya manusia daripada mahsyar hitam muka dibandingkan dengan orang yang putihnya muka. Di akhirat nanti, bila bangun di akhirat, ada dua je wajah. Dua je wajah. Wajah kamu hitam ataupun wajah yang putih. Dua wajah ni je. Wajah yang putih ni sikit. Wajah yang hitam tu banyak. Kenapa hitam wajah ni? Fa'ammal ladina swaddat wujuhum, kerana wajah dia ni jadi hitam ni, akafartum ba'da imanikum, mereka kufur setelah mana mereka beriman pada Allah. Kufur setelah mana mereka tahu adanya Allah. Kufur ni ada dua. Satu kufur akidah, satu lagi kufur di sudut muamalah. Muamalah dalam hidup. Kufur dalam akidah ni, orang kita tolak terus Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dia pergi campur aduk Islam dengan ajaran agama yang lain. Ini kufur akidah. Satu lagi kufur yang disebut dengan dalam muamalah, kufur nikmat. Orang kita panggil demikian. Tak terima kasih di atas nikmat yang Allah bagi. Kita ni kan datang benda-benda demikian. Bila kita kufur nikmat, hitam juga wajah. Dua-dua ni hitam wajah. Jadi kita ni jangan sampai peringkat kita dihitamkan wajah kita. Kufur nikmat ni, kita tak syukur dengan nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Kan kita ni kan banyak dah nikmat. Kalau nak bilang nikmat Allah, tak terbilang nikmat. Tapi oleh kerana kita kufur, lalu dalam keadaan demikian, kitanya menyebabkan kitanya jauh daripada yang disebut dengan rahmat Allah di saat mana kita diberi peluang oleh Allah untuk hidup. Banyaklah nikmat ni, anda pernah sebut pada jemaah sekalian kan. Nikmat ni kalau kita tengok nikmat yang besar, beberapa nikmat ulama susun. Yang pertama nikmat ijad dan imdad. Ingat balik itu kan. Nikmat ijad, nikmat Allah jadikan kita manusia. Ini nikmat. Berapa kali kita sebut alhamdulillah aku jadi manusia. Alhamdulillah nasib baik aku ni, Allah pilih pada diri aku ni, alhamdulillah pada diri aku ni aku jadi manusia. Tak jadi panda misal contohnya. Kalau jadi panda, orang tak dalam zoo tak ada gaya kita. Kita ni alhamdulillah jadi manusia. Bersama dengan nikmat ijad, Allah sediakan nikmat imdad. Ini nikmat. Yang kedua, nikmat yang besar dalam hidup, nikmat iman dan Islam. Nikmat, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk menghayati Islam. Allah tak bagi Islam ni pada Donald Trump sedang cerita. Allah tak bagi Islam ni kepada yang selain daripada orang-orang pembesar-pembesar dunia. Tapi Allah bagi Islam ni pada siapa? Kita. Tinggal kat USJ je, misal contoh. Tapi dalam tinggal dekat USJ pun, Allah sayang pada kita. Allah bagi pada diri kita nikmat Islam dan juga iman. Yang ketiga, nikmat yang ketiga yang besar dalam hidup kita, nikmat faqih dalam beragama. Ni, boleh belajar, boleh menuntut ilmu, boleh duduk dalam majlis ilmu. Ni nikmat. Tak ramai orang dapat nikmat ini. Ramai mana orang yang duduk kat rumah je, tengok Tom and Jerry kat rumah dia. Nak sebutnya kita je, alhamdulillah Allah bagi pada kita nikmat iman dan nikmat faqih dalam beragama. Faqih beragama ni dia ada tiga. Mengajar, belajar dan mendengar. Itu tanda kita sedang faqih dalam beragama. Belajar, alhamdulillah kita diberi peluang untuk belajar. Mengajar, bila kita ada ilmu, kita mengajar pada orang. Pun kita dapat juga. Kemudian kita mendengar. Dengar je, tak ada je telinga. Ada di kalangan kita datang je, ada telinga dengar. Lepas tu balik. Orang tanya, pergi dengar kuliah? Dengar. Apa benda yang Ustaz sebut tadi? Entahlah abang. Ustaz sebut tadi, tapi dengar disebut. Dengar. Sedap ke? Sedap, tapi tak tahu apa. Pun ada juga, dengar je. Tapi nikmat juga. Nikmat faqih dalam beragama. Boleh jadi kita kata, saya dengar tapi saya tak tahu apa.
Sebenarnya yang mendengar itu siapa? Sulbi kita. Keturunan kita. Satu anak sebut, kalaupun kita payah macam mana pun datang je majlis ilmu. Kita ni, kita kata, saya ni penat Ustaz, nak tidur lah, saya letih lah dan sebagainya. Tak apa, datang. Duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Boleh jadi kita tak dengar, zuriat kita sedang mendengar. Zuriat yang datang daripada jasad kita ini. Bila zuriat kita dengar, melalui doa kita, terbalik nanti, kita kata saya tak dapat zuriat dah Ustaz, umur 60 tahun dah. Nak zuriat apa lagi dalam hidup saya ni kita sebut. Doa kita ni kita doa. Ya Allah, jadikanlah zuriat saya qurrata a'yun, lembut mata mandang ya Allah. Bila kita datang majlis ilmu, malaikat tolong doakan kita. Malaikat Allah tolong sebut. Tengok malaikat hamba aku tu, dia dalam keadaan zikir dan menyati aku. Dia panggil demikian. Ini kekuatan pada kita. Nikmat yang sedang kita kecapi. Nikmat yang keempat, yang besar dalam hidup kita lagi, nikmat apa dia? Nikmat yang disebut dengan ikhlas dalam beragama. Payah ni nak dapat nikmat ini. Ikhlas. Kerana ramai orang kufur nikmat. Sampai ikhlas ni, payah dah. Dalam hidup, tiba-tiba kita boleh dapat ikhlas. Nikmat dari kita. Dan yang akhir sekali, kita sedang menunggu nikmat yang besar dalam hidup. Radiyallahu anhum. Allah redha pada kamu. Wa radu'an. Dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Kita sedang menunggu nikmat ini je. Dalam hidup kita ni, mudah-mudahan empat-empat ni, kita tidak kufur terhadap nikmat ini. Bila kamu kufur je, kita legam wajah kamu. Ni pada mahsyar nanti. Ba'da imanikum, setelah mana kamu beriman. Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasalah azab terhadap apa yang kamu kufurkan itu. Firman Allah Ta'ala lagi, walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka alaihim hafizah wa ma anta alaihim biwakil. Adapun orang yang diputihkan wajahnya, salah ni. Ayat tu salah. Jemaah sekalian, betul kan? Ayat-ayat dia yang dia tulis ni. Dalam surah Al-Imran ayat 107, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ini betul kan? Salah ni, ayat ni memang salah. Dia bukan terjemahan tu betul dah. Tapi terjemahan tu betul, ayat tu bukan ayat ni. Silap ni. Rahanan sekian tanda lah. Telefon ke penerbit ke dan sebagainya. Bagi tahu bagaimana ayat ni tak betul. Dengan terjemahan. Terjemahan dia, ayat yang cuba rahanan sekian tengok dalam handphone masing-masing tu kan. Al-Quran yang ada dalam handphone masing-masing. Pada surah Al-Imran ayat 107, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Itu ayat yang sebenarnya. Ni ayat ni tak tepat dengan perbincangan kita. Wa ammal ladzina biyaddat, adapun orang yang diputihkan wajah dia, fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam syurga itu sampai bila-bila untuk ini. Para hadirin sekalian, anda lepas pada ni kalau ada masa telefon lah pada penerbit yang bagi tahu tentang bagaimana kesilapan dalam ayat yang bukan ayat. Terjemahan tu betul, terjemahan, tapi ayat tu salah. Ayat yang lain, bukan ayat. Ayat yang sebenarnya, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Diriwayatkan bahawa Abu Ghalib berkata, ketika Abu Umamah melihat kepala manusia yang dipenggal dan disangkutkan di menara Damaskus, dia berkata, bangkai anjing yang merupakan makhluk yang paling hina di permukaan bumi ini lebih baik daripada mayat ini. Peristiwa bila berlaku perbalahan orang Islam di Syria, bila mereka saja diletakkan muka dia, letakkan di hujung pedang tu, dia letakkan Abu Umamah, dia tengok kepala manusia dipenggal dan disangkut di menara Damaskus. Lalu dia sebut, bangkai anjing yang merupakan makhluk yang paling hina di permukaan bumi ini jauh lebih mulia daripada muka manusia yang diletakkan di atas kepala, di atas menara ini. Dia sebut demikian. Kemudian dia membaca ayat, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Aku berkata kepadanya,
adakah kamu mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, jika aku tidak mendengarnya beberapa kali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan aku nyatakan perkara tersebut kepada kamu. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, baginda bersabda, wajah ahli sunnah menjadi putih berseri, sedangkan wajah ahli bid'ah menjadi hitam legam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad Al-Khatib daripada Abu Umar radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa orang yang hitam wajahnya di akhirat adalah ahli hawa yang menurut hawa nafsu di atas dunia ini. Kita tanya, siapa yang hitam wajah itu? Orang yang hitam wajah itu ialah orang yang ikut hawa nafsu di atas dunia. Bila kamu hidup di atas dunia, kita ikut je hawa nafsu, hitam legam wajahnya. Bila di kalangan orang yang hidup dalam keadaan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ni putih wajah dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Menurut Hasan, mereka orang munafik. Menurut Qatadah, mereka orang yang murtad. Sedangkan menurut Ubay bin Ka'ab, mereka orang yang kafir waktu mana dihitamkan wajah mereka itu. Pandangan ulama-ulama lah. Walaupun sekalipun nak sebutnya tentang di akhirat nanti dua wajah saja yang berlaku di pada mahsyar. Satu wajah hitam, satu lagi wajah putih bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala.